Memang ada pokok yang ada akar, pokok yang saya tengok pokok-pokok hutan lah, betul. Memang ada akar yang kawan tengok ni dia jatuh daripada itu betul, kawan setuju. Kawan setuju, saya setuju. Cuma yang kita terkejut ni, saya terkejut, yang kawan terkejut, yang kami terkejut ni bila ada pokok-pokok yang dipotong-potong ni, yang ada sebatang-sebatang, yang langgar rumah habis runtuh. Yang ini yang kita terkejut. Yang ini yang kita kata, kenapa pula kalau pokok hutan yang berakar-akar ni, kenapa pula sampai ada pokok yang dah ditebang-tebang ni? Ini persoalan. Ini persoalan kita tanya kepada kerajaan. Bahawa tolong buat kertas putih supaya ada panggil pihak yang berkenaan, supaya ada adil dan telus dalam kenyataan, tidak sebelah pihak saja. Betul kita tengok kepala air turun daripada atas. Betul lah. Sebab apa? Sebab sisa-sisa balak yang dah terkepung dekat atas sana menghalang air turun dan tidak ada. Tapi bila atas sudah digondolkan, air akan turun dengan laju dan deras. Bawa habis tanah runtuh. Sebab kita mempercayai bahawa dekat atas sana sudah digondolkan. Kalau nak kawal, maknanya kerajaan negeri kena kawal hutan simpan kekal ni, terutamanya dekat kawasan tanah tinggi, dekat bukit-bukit seluruh negeri Pahang. Kawal, jangan benarkan ada pembalakan, jangan benarkan lesen pembalakan ataupun sebarang aktiviti guna tanah di atas puncak sana. Jangan. Tak kira dekat mana, bukan saja di tempat yang berlaku kejadian ni. Maknanya jangan ada buat ladang hutan di sana. Saya terus, ladang hutan ni yang menyebabkan hutan-hutan simpan di seluruh negeri Pahang digondolkan. Apa yang berlaku? Bawa keluar kayu. Kemudian sepatutnya kalau ada section hutan, tanam pokok-pokok hutan. Tapi apa yang berlaku daripada orang kampung, daripada penduduk sekitar mengatakan yang ditanam musangking dan kelapa sawit. Ini yang kita persoal. Kerajaan rugi. Dan berbalik pada kes dari soalan tadi tu, kawan rasa betul pejabat hutan kata tidak ada permohonan, tidak ada kawasan sebab berdasarkan daripada rekod dia. Tetapi mungkin ada kawasan yang diceroboh. Betul tak? Mungkin ada kawasan yang diceroboh yang pejabat hutan pun tak tahu. Yang ada pihak-pihak yang menjadi dalang, yang menjadi ini, yang mengambil balak-balak di kawasan-kawasan tertentu. Sebab kita tengok daripada luar hutan ni nampak, daripada highway, daripada nampak ada hutan. Rupanya dalam dah gondol. Maksudnya dah ditarah dalam tu. Siapa punya kerja? Ni kita nak tahu. Ini rakyat suruh buat kertas putih. Telus, kerajaan telus, kita boleh terima. Sebab ini kes berlaku kematian. Bukan macam kes terdahulu. Okeylah kita kata balak jatuh, ada tak ada, itu okey. Ini ada kematian bukan seorang dua, dekat 10 orang di kawasan itu. Saya pergi tengok sendiri, mengucap panjang. Saya pergi tengok. Saya tengok la ilah, sampai lepas dekat maghrib saya duduk situ lagi. Saya mengkaji. Ni balak ni kalau sisa hutan, mari mana balak-balak yang dipotong ni? Yang bergelimpangan ni, saya ada ambil video. Saya ada ambil gambar. Saya ada buat live dekat situ, buat video daripada kawasan tu. Jadi bagi saya, betul. Lepas tu sahabat saya, saudara Kaide ni pada gunakan drone dia tengok daripada atas. Bergelimpangan, kayu-kayu balak. Mari daripada mana? Ini bukan sisa. Ini bukan sisa. Yang sisa tu sisa lah. Yang sisa. Lepas itu pihak Jabatan Perhutanan sendiri pun selang sehari lepas kenyataan daripada kerajaan negeri mengatakan tidak ada kawasan balak, tiba-tiba pula ada memo kat sana. Menyuruh pemilik balak ni menuntut balak dia sebelum 10 hari bulan, pada atau sebelum 10 hari bulan Januari. Mana dia mengesahkan pula benda tu balak? Kalau pokok hutan buat apa keluar memo? Faham tak? Berilah orang kampung ambil kayu tu. Ni bila keluar memo, bermakna mesti ada tuan-tuan kayu tu yang akan tuntut. Dan bagi saya ini jadi muskil. Ini yang kita keliru. Untuk menyelamatkan isu-isu balak haram ke pencerobohan di kawasan tanah tinggi ni yang menyebabkan banjir ke apalah, banjir lumpur, saya mengesyorkan kepada kerajaan negeri
memberi orang kata memberi advice ataupun nasihat ataupun memberi satu kata dua kepada pemimpin-pemimpin setempat seperti Tok Empat, JKK dan sebagainya. Tok Pengulu, siapa pemimpin setempat lah yang dalam kampung. Sebab biasanya penceroboh balak dia akan deal ataupun dengan pemimpin setempat untuk lalu lori dia. Dia bukan lalu atas udara. Dia nak lalu. Jadi sebenarnya kalau orang ni mencuri lalu kat kampung tu, Tok Empat dah tahu dah. Dah boleh cakna dah maknanya. Ada kecurian balak. Jangan dah habis orang bawa keluar kayu baru Tok Empat sedar. Ini masalah. Jadi ke MB kerajaan negeri kena cari formula macam mana nak beri kesedaran kepada pemimpin setempat ni supaya tak ada lah orang pergi curi pencerobohan di kawasan tanah tinggi secara senyap-senyap, buat projek halia. Di Karak ada buat projek halia, tanaman halia, balak keluar, halia tak ada, musangking naik. Ini masalah yang serius. Jadi pejabat hutan pula bagi saya, kalau tak boleh nak sewa helikopter, dulu ada helikopter kan, heli. Kalau tak boleh nak sewa heli setiap bulan, setiap hari, apa salah Jabatan Hutan Daerah gunakan drone tiap-tiap hari? Kos apa? Saya nak tanya, apa kos? Gunakan drone setiap hari, pergi melawat kawasan, penguatkuasa, ranger hutan, naikkan drone. Kan boleh tahu. Ini ada hutan baru nak diceroboh. Kan senang. Jangan pergi naik kereta. Bila naik kereta kamu tak nampak. Faham tak? Saya kata ni, tuan. Gunakan drone. Kemudahan drone dah ada teknologi hari ni. Jadi kerajaan kena bertindak segera. Kawal benda ni. Projek ladang hutan di kawasan tanah tinggi batalkan segera. Tarik. Saya nak beritahu kepada kerajaan negeri, jika benar prihatin kepada rakyat di negeri Pahang ni dan banyak kematian berlaku kat pembalakan dekat kawasan banjir lumpur yang dahsyat ni di sini, kepala air ke apa tak kira lah. Air naik kepala air tak kisah. Kamu kena batalkan kelulusan lesen, kamu kena batalkan pencerobohan haram, kena pergi. Kena turun padang sekarang ni. Gunakan drone. Ini kemudahan teknologi. Kenapa nak pergi naik Pajero, naik apa, tak payah dah. Pergi sana, parking, gunakan drone. Kamu boleh cek hutan. Senang saja.